Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang jemaah surau Al-Ikhlas RRM College yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada kali ini saya akan menyambung kuliah pengajian takmir yang jadualnya seperti biasa pada hari Sabtu malam Ahad. Dan insya-Allah pada kali ini rakaman ini saya akan menyambung membaca tafsir Al-Munir, kitab tafsir Al-Munir, menyambung surah Ali Imran daripada ayat 52 sehingga insya-Allah tersempat pada ayat 58 dari surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Maka ketika Nabi Isa merasakan keingkaran mereka, yakni Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong aku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun ialah sahabat setia kepada Nabi Isa menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahawa kami adalah orang-orang Muslim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Kau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul-Mu. Oleh itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberi kesaksian. Wa makaru makran wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka, yakni orang-orang kafir, melakukan tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Maksudnya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu daripada orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku memberi keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat, sedangkan mereka tidak akan memperoleh penolong. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebaikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Zalika natluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Demikianlah kami bacakan kepadamu, yakni Muhammad, sebahagian daripada ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Tafsir ayat-ayat ini menyebut pertama sekali bila mana Nabi Isa alaihi salam merasakan daripada kaumnya perasaan kekufuran dan sekelompok daripada kaum Bani Israel yang cenderung kepada kesesatan. Maka Nabi Isa ingin memastikan akan perkara tersebut. Nabi Isa ingin mengetahui dengan jelas
di kalangan orang-orang yang beriman dengan dakwah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa bertanya, "May yattabi'uni ilallah?" Siapakah yang akan ikut aku kepada Allah? Siapakah yang akan menolong aku yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataupun ayat ni secara zahirnya Nabi Isa bertanya, siapakah yang akan menolong aku? Yang ni dalam dakwah, menegakkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan tolong Nabi Isa? Nabi Isa bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Ya, seperti mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, ya, pada musim-musim haji, ya, sebelum berhijrah, datangnya kabilah-kabilah Arab ke Mekah, ya, untuk menaikkan haji. Nabi bertanya, Nabi menunggu di pintu masuk Mekah. Man rajulun yu'ini hatta uballigha kalam rabbi. Siapakah di kalangan kamu yang akan memberi perlindungan kepada aku sehinggalah aku menyampaikan kata-kata Tuhanku? Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Sesungguhnya kaum Quraisy, mereka telah menghalang aku untuk menyampaikan kata-kata Tuhanku. Lalu di kalangan kabilah-kabilah yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, muncullah golongan Ansar, golongan sahabat-sahabat daripada Madinah, Yathrib, pada waktu itu namanya. Mereka memberikan pertolongan, memberikan tempat tinggal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berhijrah ke Madinah, dan mereka memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap musuh Nabi. Nabi tanya, siapa yang akan tolong aku? Adalah juga yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kata-kata Nabi Isa alaihi salam terhadap Hawariyun. Hawariyun ni sahabat-sahabat, penolong-penolong, ya, kepada Nabi Isa alaihi salam. Kalau zaman Rasulullah dipanggil sahabat, kalau zaman Nabi Isa dipanggil Hawariyun. Ni. Itulah Nabi Isa alaihi salam memberikan bertanya, meminta kepastian, kesungguhan janji daripada sekelompok Bani Israel untuk membantu baginda alaihi salam. Lalu sekelompok daripada Bani Israel ini, mereka beriman dan mereka membantu memperteguhkan Nabi Isa alaihi salam. Ya, golongan Hawariyun ataupun golongan sahabat-sahabat yang membantu Nabi Isa ni, mereka berkata, nahnu ansaru dinillah wa junuduh al-mukhlisun al-muayyidun da'watak. Kamilah pembantu-pembantu agama Allah dan tentera-tenteranya yang ikhlas, yang akan menguatkan dakwah engkau, menguatkan seruan dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Amanna biwujudillahi wa biwahdaniyatihi imanan shadiqan. Kami telah beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata Hawariyun. Beriman dengan keesaannya dengan iman yang benar. Washhad bi anna muslimun. Dan persaksikanlah bahawa kami ni orang-orang yang Islam, yakni khadi'un munqadun li awamih, yang tunduk kepada perintah-perintah agama. Inilah dikatakan persamaan di antara agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, termasuklah Nabi Isa alaihi salam dan juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam. Islam maknanya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, beriman, percaya dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun mungkin yang berlaku perbezaan ialah pada sudut syariat. Mungkin sembahyang di zaman Nabi Isa mungkin tak sama dengan syariat solat di zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni mungkin perbezaan dari sudut hukum cabang ataupun syariatnya. Dari sudut asasnya, dasar agama tu
Islam, iaitu tunduk, menerima, beriman, tunduk kepada perintah agama. Kemudian Allah Ta'ala menyebut lagi kata-kata Hawariyun ini. Mereka berkata Rabbana amanna, wahai Tuhan kami. Mereka ni sifat ketundukan mereka, tadarruk mereka. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, kami telah beriman. Wa saddaqna bima anzalta fi kitabik, kami telah membenarkan apa yang telah engkau turunkan dalam kitabmu. Wattaba'na ar-rasula Isa bin Maryam, dan kami telah mengikut Rasul, iaitu Nabi Isa anak Maryam. Faktubna ma'asyahidin alladzina yashhaduna li anbiya'ika bisidqi, maka tulislah kami ini di kalangan mereka-mereka yang bersaksi akan kenabian, akan nabi-nabi dengan benar. Ini disebut sini, iman perlu disertai dengan al-ittiba'. Iman percaya, ittiba' mengikut. Disebut di sini, al-ittiba' fi qaulihim dalil ala sihhatil iman. Maknanya kena ikut. Percaya kena ikut Nabi. Percaya kepada Nabi, mestilah ikut Nabi. Maknanya mengikut perintah Nabi. Bukan sekadar percaya tapi tak ikut. Percaya perintah Allah, percaya ini perintah Nabi, tapi tak ikut. Itu maknanya tidak sempurna iman. Dalam kata-kata Harun tadi, amanna, kami beriman. Wattaba'na ar-rasul, dan kami ikut Nabi. Kami turut Nabi. Apa yang Nabi suruh kami buat, apa yang Nabi larang kami tinggal. Dan kami sama-sama memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi kami, iaitu dalam kisah ini, kisah Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah menyebut wa makaru wa makarallah, mereka merancang tipu daya dan Allah merancang tipu daya. Ayat ni juga ayat yang agak masyhur. Yang dulu kadang-kadang digunakan dalam ceramah-ceramah politik, maksudlah daripada kalangan orang yang bukan Islam. Baca ayat Quran ni, wa makaru wa makarallah. Rupanya ayat ni menceritakan tentang perancangan golongan daripada Bani Israel yang ingin membunuh Nabi Isa alaihi salam. Fa washu bihi ila malik zalika zaman, sehinggalah perancangan mereka ini, mereka berpakat dengan raja pada zaman Nabi Isa ni. Raja itu seorang yang kufur. Mereka membuat fitnah kepada Nabi Isa. Ini ujian yang berat yang dihadapi oleh Nabi Isa alaihi salam. Mereka mengatakan di sana ada seorang lelaki yang yudillun nas, yang menyesatkan manusia, wa yasudduhum an ta'atil malik, yang menghasut manusia supaya tidak mentaati raja, wa yufsidur ra'aya, merosakkan rakyat, orang bawahan, wa yufarriq bainal abi wa ibnihi, memisahkan di antara ayah dan anaknya. Inilah perancangan hasutan, cerita rekaan yang dibuat oleh kelompok Bani Israel ini untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Tipu daya mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala membatalkan, Allah membalas tipu daya mereka dengan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tipu daya Allah. Allah menggunakan perkataan wa makaru wa makarallah. Mereka buat tipu daya, Allah buat tipu daya. Dan tipu daya Allah, wallahu khairul makirin, dan tipu daya Allah itu lebih baik. Namanya boleh mengalahkan tipu daya manusia. Ini maknanya keyakinan yang juga kita perlu ada terhadap pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sekiranya kita berdepan dengan musuh. Musuh boleh buat tipu daya, boleh buat helah macam-macam untuk mengalahkan menyekat kerja Islam, tapi Allah lebih hebat tipu dayanya, boleh mengalahkan musuh-musuh Islam dengan izin Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membatalkan
mengalahkan tipu daya mereka. Iaitu bila mana raja itu yang telah mengutuskan untuk pergi tangkap Nabi Isa. Nak pergi tangkap Nabi Isa, nak pergi bunuh ataupun salib. Bila mana mereka mengepung rumah Nabi Isa, azannu annahum qad zufiru bih. Mereka menyangka mereka telah berjaya mengepung Nabi Isa ni bi ilqa'i syubhihi ala rajulin mimman kana indahu fil masjid. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah merupakan wajah Nabi Isa ni kepada seorang yang bersama-sama dengan mereka, yang kelompok yang nak menangkap Nabi Isa tadi, dirupakan Nabi Isa itu kepada salah seorang daripada mereka, sehingga orang tersebut telah ditangkap kerana mereka itulah Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diangkat ke langit. Ini keyakinan kita. Nabi Isa telah diangkat ke langit. Dalam ayat-ayat lain pun, dalam surah ini pun ada menyebut tentang diangkat Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ini. Allah yang lebih hebat perancangannya. Kemudian ayat berikutnya, wallahu khairul makirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut pula, summa zakarallahu raf'a Isa ila sama. Kemudian Allah menyebut tentang diangkatnya Nabi Isa ke langit. Ucapan yang ditujukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Allah kata, ingatlah wahai Muhammad ketika Allah berfirman kepada Isa, inni muwaffika ajalaka kamilan. Wahai Isa, ajal kamu aku yang akan tetapkan. Aku yang sempurnakan ajal kamu. Bila Nabi Isa mati, itu ialah ketentuan Allah. Bukan perancangan, bukan ketetapan daripada manusia. Walaupun perancangan Bani Israel hendak membunuh Nabi Isa, bahkan Allah kata, inni muwaffika ajalaka kamilan. Yang menentukan ajal engkau wahai Isa ialah warafi'uka ilayya, aku mengangkat engkau ke atas kepadaku. Ini merupakan berita gembira yang disampaikan kepada Nabi Isa dengan diselamatkan Nabi Isa daripada perancangan-perancangan musuh. Kemudian disebut bagi ulama tafsir ada dua pendapat dalam mentafsirkan ayat ini. Ayat ini dikata yang pertama, inni rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa mutawaffika ba'da an tanzilu minas sama. Aku mengangkat engkau kepadaku dan menyucikan engkau daripada orang-orang yang kafir dan akan mematikan engkau selepas engkau turun daripada langit. Maknanya annahu rafa'ahu ila sama hayyan jismihi wa ruhi, bahawa Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa dalam keadaan hidup, mengangkat dengan jisim ataupun tubuh dan rohnya sendiri, roh Nabi Isa sekali. Maksudnya angkat tubuh dan roh sekali. Dan Nabi Isa akan turun di akhir zaman, berhukum dengan syariat Islam, kemudian akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat inilah juga yang ditunjukkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Isa lam yamut. Nabi Isa, sungguhnya Nabi Isa tidak mati. Wa innahu raji'un ilaikum qabla yaumil qiyamah. Sungguhnya dia akan kembali kepada kamu sebelum hari kiamat. Ini pendapat yang pertama.
Adapun pendapat yang kedua mengatakan ayat ni at-tuwfi al-imatah al-adiyah. Adapun katakan Nabi Isa ni mati. Mati. Raf'u diangkat Nabi Isa ni mati. Raf'u ruh yang diangkat ruh. Ni. Seperti mana dikatakan kepada Nabi Idris wa rafa'nahu makanan aliyyah. Makna tafsiran kedua ni inni mumituka wa ja'iluka ba'dal maut fi makan aliyyir rafiq. Makna sini kata ayat ini mengatakan aku, yakni Allah mematikan engkau wahai Nabi Isa dan menjadikan engkau setelah mati nanti diangkat iaitu pada kedudukan yang tinggi. Terangkat tu maknanya kedudukan yang tinggi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua pendapat. Adapun kebanyakan ulama lebih menyokong pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama iaitu diangkat Nabi Isa dalam keadaan hidup. Ayat ni maknanya mengangkat Nabi Isa dalam keadaan hidup. Ni. Dalam ayat lain pun menyebut. Summallahu abana. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan lagi kelebihan-kelebihan Nabi Isa alaihi salam. Faqala wajailul ladzina amanu bi annahu abdullah wa rasuluh. Iaitu Allah menjadikan orang yang beriman bahawa Nabi Isa ni ialah hamba Allah dan Rasulnya, dan membenarkan kata-kata Nabi Isa dan mengikut agama Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa ini dijadikan lebih tinggi kedudukannya mengatasi orang-orang yang kufur. Ketinggian yang diberikan oleh Allah kepada pengikut Nabi Isa. Ada yang mengatakan di sini ketinggian ialah ketinggian rohani pada akhlak yang mulia. Ataupun lebih dekat dengan kebenaran dan jauh daripada kebatilan. Ataupun ketinggian yang secara fauqiyah duniawiyah, ketinggian duniawi, iaitu dijadikan pengikut Nabi Isa ini ashabus siyadah. Mereka yang menjadi pemimpin. Ini pendapat-pendapat lain. So masirukum jami'an ila yaumil ba'ts. Kemudian disebut ingatlah bahawa tempat kembali kamu semua ialah pada hari kiamat. Ialah kepadaku pada hari kiamat. Maka akulah yang akan memutuskan kamu di kalangan orang yang beriman kepada Nabi Isa dan orang yang kufur ini, apa yang kamu perselisihkan pada urusan agama ni. Yang mengatakan Nabi Isa ni ialah Rasulullah. Adapun golongan yang kufur yang mengatakan Nabi Isa ni anak Allah dan sebagainya. Allah yang akan memutuskan siapa yang benar, siapa yang batil. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan pula balasan kepada orang yang benar dan orang yang berada dalam kebatilan. Adapun orang-orang yang kufur dengan Nabi Isa dan mendustakan, iaitu golongan Yahudi, mereka akan mendapat azab di dunia kerana dosa-dosa mereka. Dosa mereka menghina, dosa mereka ingin membunuh, menangkap Nabi Isa alaihi salam. Azab di dunia nanti, maksudnya mereka ni akan dibunuh pada akhir zaman oleh terorist. Ini janji Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan azab mereka di akhirat dengan neraka Jahannam yang tidak ada bagi mereka penolong pada hari kiamat. Adapun golongan yang beriman kepada Nabi Isa yang membenarkan kenabiannya dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa, dan mereka beramal soleh dalam melaksanakan perintah Nabi Isa, fayu'tihimullahu ujurahum. Allah Ta'ala akan memberikan kepada mereka balasan-balasan yang sempurna di atas iman dan juga amal mereka.
Kemudian Allah menyebut juga balasan terhadap orang kafir, bahawa kebencian Allah terhadap orang-orang yang zalim. Allah membenci kepada orang-orang yang zalim. Kemudian ayat yang terakhir, ayat 58, cerita tentang Nabi Isa, perkhabaran tentang Nabi Isa ini, natluha alaika ya Muhammad. Kami bacakan kepadamu wahai Muhammad, kerana ia merupakan bukti yang jelas akan benarnya kenabian engkau, yakni kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan Al-Quranul Karim, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan pengajaran-pengajaran hikmah daripada berita-berita, cerita-cerita nabi-nabi terdahulu dan hukum-hukum. Itulah kalau kita ingat lagi kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah hijrah sahabat Nabi ke Habsyah, bila mana Ja'far bin Abi Talib membacakan beberapa ayat daripada surah Maryam tentang berkaitan dengan Nabi Isa, maka Najasyi mengalir air mata kerana merasakan di sana ada persamaan benarnya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama Nabi Isa yang dianuti oleh Najasyi ini. Persamaan ini kebenaran dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang terakhir tentang khabaran Nabi Isa menunjukkan benarnya risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayah tadil mu'minuna biha ila haq. Orang yang beriman mendapat petunjuk kepada kebenaran, mengetahui rahsia syariat dan asas kepada agama. Ini kisah Nabi Isa alaihi salam. Jadi cukuplah dulu untuk sekadar yang dapat dikongsikan pada kali ini, kisah daripada surah Ali Imran ayat 52 sehingga 50. InsyaAllah kita bertemu dalam kuliah yang akan datang, Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.